Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So kita sambung lagi dengan topik yang sama, topik shaft and associated part. So di bawah shaft and associated part kita dah tengok sebelum ni kita dah buat satu example pasal solid shaft, under combined loading. Alright, so solid shaft tu kalau kita tengok hari tu dalam example tu kita ada satu loading yang berbentuk torsion dan juga bending, dan kita dah tengok macam mana kita nak kirakan dia punya effective stress. Bukan effective stress, basically kita cari size yang sesuai, diameter yang sesuai, menggunakan dua jenis failure criterion. Pertama adalah menggunakan maximum distortion energy theory, dan yang kedua kita menggunakan maximum shear stress theory. Dan kita tengok that D untuk case yang kedua ataupun maximum shear stress theory adalah lebih besar dia punya diameter compare dengan yang hari tu. Sebab dia adalah lebih conservative. Alright, so kita dah habis the first part di dalam chapter yang ni, shaft. Cuma kita masih pending lagi di dalam associated parts. So hari ni kita nak tengok associated parts. Kenapa dipanggilkan sebagai associated parts tu? Sebab shaft ni hari tu kita dah discuss masa memula kelas tu, shaft ni dia tak boleh duduk sorang-sorang kan. So dia at least mesti ada kawan-kawan rapat dia mesti ada kawan-kawan rapat dia, contohnya bearing ke, mesti ada contohnya ada gear ke, mesti ada pulley lah, mesti ada sprockets lah, cam dan sebagainya lah. So macam-macam benda yang akan attach pada shaft ni. Dan shaft ni sebenarnya dia seperti yang kita dah belajar tu, dia akan transmit torque, dan torque ni mungkin akan ditransmit ataupun di receive oleh gears, pulley, sprocket dan sebagainya. Kawan-kawan rapat dia akan terima juga some torque juga. Macam kita tengok hari tu bearing pun sebenarnya dia akan terima some torque disebabkan oleh pusingan daripada shaft. So topik associated part ni sebenarnya ada beberapa benda yang kita akan discuss sebenarnya. Contoh yang pertama kita akan discuss adalah hari ni adalah mounting parts. Sebab untuk case gear, flywheel dan semua tu, benda tu dia akan kita attach pada shaft, dan kita bukan main masuk je kan. Maksudnya saya ada this gear, saya masukkan saja macam tu je, ada lubang sebab benda ni kan gear ni ada lubang dia. Dan saya masukkan shaft saya ke dalam lubang tu. So kita pasang macam tu je ke? Tak mungkin kan? Sebab apa? So kalau kita pasang macam tu, mungkin this gear ni akan terkeluar daripada shaft lah. So contohnya kalau saya turn on shaft, shaft tu berpusing, so gear ni akan berpusing, dan at one point nanti dia akan ada this kita panggil sebagai axial motion. So axial motion akan menyebabkan gear tu akan terkeluar daripada dia punya shaft. So untuk case mounting parts ni, so kita akan tengok beberapa jenis measurement yang boleh secure position of this gear tadi, ataupun kita boleh panggil dia sebagai rotating element. Let's say kalau kita boleh represent dalam gambar aja. Let's say saya ada shaft sebelum ni, saya ada this solid shaft, dan di hujung solid shaft ni saya nak attach dengan satu rotating element. Macam tadi yang kita discuss, this is a rotating element. Dan usually rotating element ni ada satu belakang dia. Belakang dia ada panggil sebagai hub. Dan hub tu kita boleh gunakan untuk kita machine, kita boleh metal tu kita boleh sacrifice. Masa kita boleh sacrifice, kita boleh buang, kita boleh machine untuk buat some preparation prep yang sesuai untuk kaedah mounting parts yang kita akan pilih, yang digunakan untuk sistem kita lah. So let's say yang ni saya namakan tadi adalah saya punya rotating element. Rotating element can be gear tadi, pulley dan sebagainya. Alright, so ni yang saya panggil shaft tadi. So shaft ni, so usually shaft ni tadi dia akan kita akan transmit some torque. So torque ataupun speed. So dia akan transmit some torque dan juga some speed lah, and RPM. So disebabkan oleh this movement, so
akan menyebabkan ada satu benda akan terjadi. So dia akan ada axial motion. So ni yang kita panggil sebagai axial motion. So axial motion ni akan menyebabkan this rotating element akan terkeluar daripada shaft lah. So untuk prevent daripada tu, kita introduce this mounting parts. So ada beberapa jenis mounting parts yang kita akan tengok, okay, yang common di dalam engineering application lah. Alright. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak secure rotating element daripada terkeluar daripada shaft. Okay. Alright. Yang saya cakap hub tu tadi, yang ni hub kat belakang ni. So hub ni sebenarnya kita boleh sacrifice tadi lah, kita boleh machine dan sebagainya. So selalunya kita akan buat something di bahagian hub lah, sebab kita tak nak rosakkan di bahagian rotating element lah. Sebab tu selalunya usually pulley gear dia akan ada belakang tu hub. Hub tu kita boleh machine. Okay, hopefully alright. Okay, so kita nak pergi yang pertama, teknik-teknik yang kita boleh secure position this rotating element. So teknik yang pertama kita boleh gunakan yang kita panggil sebagai keys. Okay, so keys ni adalah yang ni. Okay, contohnya bentuk square, square keys. Okay, ni keys lah ni dia bukan kunci rumah tu So nama dia keys. Okay, ataupun ada lagi satu kita sebagai jeep head keys. Okay, dia ada kenapa nama dia jeep head, sebab dia ada kepala ni, jeep head keys. Okay, ataupun saya tulis dulu, ni adalah square key, ini adalah jeep head key. Okay, so kita menggunakan key untuk securekan position of rotating element. Okay, contoh kalau kita tengok dekat sini, okey, gambar yang di sebelah kiri kamu tu, okey, kalau kita tengok di situ, kalau saya tengok cross section dia, so ini adalah saya punya shaft, kalau saya boleh labelkan, so this is my shaft, okey, dan ni saya punya rotating element tadilah, okey, dalam bentuk cross section area, rotating element. Okey, so apa yang saya akan buat? Saya akan buat saya akan buat preparation ataupun kita sebagai keyways. Okay, satu prep untuk kedua-dua ni, shaft dan juga rotating element. Contohnya kat sini kita mungkin tak nampak sangat. Okay, so kalau saya lukis dalam bentuk 3D sedikit. Okay, untuk shaft, so saya akan buat satu keyways. Okay, macam tu. Alright, so keyways. So ni bahagian shaft. Okay, so alright, macam tu lah, hopefully faham. Okay, so dalam bentuk 3D ni, so ini adalah saya punya diameter of shaft tadi. Okay, so saya akan buat keyways. So ini adalah kita panggil sebagai keyway. Okay, so keyway usually most of the time kita akan buat dua-dua keyways. Satu dekat bahagian shaft dan satu pada bahagian rotating element. So saya pun akan juga buat satu keyway juga di bahagian rotating element. Contohnya untuk rotating element saya buat dalam bentuk 3D pula. Macam itulah. Okay, macam tu. Saya padam sikit. Right, so ni adalah untuk rotating element lah. So dia ada hole kat sini. Macam tu lah. Tak tahulah nampak ke tak. Okay, ruang tak ada pula nak lukis. Okay, kalau kita ambil sedikit ruang dekat atas ni. Contohnya untuk case ni, okay, saya buat macam tu. Okay, so ni adalah dia punya tu lubang. So ni saya punya apalah macam tu lah. So ini adalah untuk case rotating element lah. So ni adalah dia punya hole. Okay, so yang ni hole tu. So kita akan buat juga some keyways. Keyways untuk case rotating element. Keyway. Okay, macam tu. Dan kita akan masukkan this shaft ke dalam hole tu. Okay, dan kita akan letakkan keys. Keys sama ada square keys ataupun jeep head keys lah ke dalam
kedua-dua slot tu lah. So kalau kita tengok daripada pandangan depan untuk kes ni, dia macam ni lah jadi dia. So ni kita punya shaft tadi di tengah ni. So this is our shaft. Okay, dan ni adalah saya punya rotating element tu lah. Okay, so apa saya buat, saya akan buat lubang keyway tadi untuk kedua-dua ni. So keyway ni, ini keyway dan juga keyway untuk rotating element bahagian atas. Lepas tu saya akan masukkan key di dalam keyway yang kita dah buat tu, prep tu. So masukkan dalam tu dan kita akan dapat connection yang kita panggil sebagai keys lah, mounting parts. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kalau square key ni bentuk dia bentuk apalah, square bentuk dia, key dia. Okay, so dia akan ada lebar dan juga tinggi dia. Okay, ataupun kadang-kadang dia bentuk square, ataupun kadang-kadang dia bentuk bentuk segi empat tepat tu. Okay, so contohnya ni adalah W dia, dan ni adalah ni kalau tak tahu nampak tak. Okay, macam tu. Dan ni adalah saya punya H lah. Okay, so seperti dalam gambar rajah ni. Okay, dan usually ketinggian keyway, okay, dia adalah separuh separuh ketinggian dia daripada ketinggian tu lah. Contohnya this kedalaman ni, okay, kedalaman ni adalah lebih kurang H over 2 lah, separuh. Dan juga pada keyways, pada rotating element pun dia punya kedalaman ni juga, okay, adalah H over 2 lah. So H over 2 campur H over 2 akan dapat H. Okay, dan kita boleh dapat ketinggian ni adalah H lah. This key punya ketinggian lah. Okay, dan keys ni sebenarnya pun adalah salah satu standard yang kita boleh refer di dalam buku machinery ataupun di dalam katalog lah. So dia bukan main design je sebab ketinggian H dan W tu adalah kelebaran tu adalah berdasarkan size diameter of shaft tu sendirilah. Kalau size dia besar, usually W dengan H tu akan lebih besar. Dan kes ni sebenarnya sesuai untuk keadaan low torque lah. Sebab tak semua mounting part ni sesuai untuk semua jenis application. Untuk kes ni dia sesuai untuk low torque punya application lah. Kalau terlampau tinggi torque, mungkin keys tu akan patah ataupun torque tu tak boleh transfer lah, sebabkan terlampau sebabkan that keys tu dia terlampau, dia tak boleh grip lah. Okay, alright. So ni antara ini adalah yang kita bagi sebagai key. Tapi kita ada lagi satu jenis key juga, dia special sikit daripada ni. So kalau ni kita nampak dia macam petak kan. Okay, kita ada juga lagi satu yang kita panggil sebagai ni, okay, Woodruff key. So dia salah satu keluarga key. Okay, cuma untuk kes ni dia adalah berbentuk semi sekular, macam ni, bentuk semi sekular ni. Alright, bentuk dia macam tu. Dan of course macam key juga dia perlu ada juga some prep. Contohnya dia mesti ada this lubang ni. So di dalam shaft tu, okay, shaft. So ini shaft. So shaft tu mesti ada prep, prep yang berbentuk semi sekular jugalah, macam bentuk shape Woodruff key ni. Okay, mesti ada benda tu. Dan selalunya macam mana kita nak assembly ni, contohnya kalau kita tengok di sini, okay, so kita ada this rotating element. So saya panggil dia RE saja, rotating element. Dan ni saya punya shaft, saya panggil S lah, shaft. Okay, so saya masukkan that Woodruff key dulu ke dalam slot dia dulu, yang dalam prep yang kita dah buat di dalam shaft tu tadi. Dan kita akan masuk dia macam snap fit, masuk ke dalam tu, so dia akan masuk lah. So benda ni banyak digunakan di dalam industri automobil ataupun mesin mesin lah, mesin yang workshop punya mesin selalunya mesti ada this Woodruff key ni. Okay, alright. So kalau saya simpulkan balik, so kalau keys, okay, kita ada keys yang macam ni, kita ada square key, kita ada jeep head key. Okay, saya tak explain lagi jeep head key ni kenapa ada key, ada kepala pelik kat situ. Okay, so kepala pelik tu adalah digunakan untuk tu lah, untuk memudahkan keluarkan balik key tu. Contohnya kalau kita pasang contohnya kita pasang keys ni, kalau tak ada this kepala jeep head ni,
So dia akan jadi susah untuk kita buka balik lah. Contohnya saya nak disassemble balik saya punya rotating element tu, kalau tak ada kepala tu macam susah nak keluarkan. Sebab apa? Kalau kita guna square key saja, dia akan macam ni kita nak keluarkan pakai jari pun susah lah. Sebab tu ada jib head key. Kita boleh guna tools. Okay, contohnya saya boleh letak satu selak kat sini dan saya boleh ketuk lah. Okay, ketuk bagi force, ketuk kat situ, saya boleh keluarkan that jib head keys. Okay, so kita ada square key, jib head keys. Dia ada sedikit modification, ada kepala sedikit, dan juga kita ada rough key yang bentuk semi circular, yang selalu digunakan di dalam application automobile lah. Okay, so itu jenis yang pertama, jenis key. Okay, so kita ada jenis yang lain juga yang kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan untuk kes ni yang kita panggil sebagai pins. So pin pun salah satu pisah ni, so mid pins, saya tulis sikit pins. So pin pun salah satu method yang kita boleh secure position ni. Okay, so cara dia adalah kalau kita tengok di bawah bahagian kiri ni adalah pins lah. Okay, ni adalah pins lah. So pin ni bentuk silinder bentuk dia, dan kita akan masukkan that rotating element sekali dengan tu lah. So apa maksud saya ni? So kalau kita tengok di gambar raja sebelah kanan ni, so ni adalah saya punya shaft. Okay, dan saya nak secure position this item ni ataupun rotating element ni. So apa yang saya buat, saya masukkan pin di sinilah. So ni adalah saya punya pin. Okay, ataupun kalau kita tengok di dalam in term of cross section kat sini yang ABC ni, contohnya ni saya punya rotating element. Okay, dan juga saya punya shaft ni. Okay, shaft. So saya akan masukkan pin di dalam kedua-dua tu lah, shaft dan juga rotating element. Okay, so sebab tu untuk menggunakan pin kita kena buat lubang lah. Okay, mesti buat lubang. Okay, kita kena buat through hole punya lubang daripada rotating element sampai shaft lah. Shaft tu kena tebuk lubang sampai habis, dan rotating element pun kena tebuk sampai habis lah. Tebuk habis, dan lepas tu kita akan masukkan pins. Okay, so untuk pins kita ada beberapa jenis pin. Okay, yang pertama yang kita panggil yang ni adalah straight kan. So very straight ni. Okay, very straight benda ni. So ini kita panggil sebagai apa nama dia? Straight round pin. Okay, nama dia straight round pin. Okay, so ini yang kategori A. Yang B adalah jenis tapered. Okay, tapered round pin. Okay, so yang ni dia punya diameter dia adalah tak sama lah. Contohnya kalau ini adalah satu diameter saja. Okay, so contoh ni yang ni pula diameter dia akan besar, kecil-kecil tu. Dan sebab tu nama dia adalah sebagai tapered pin. So tapered pin lebih bagus daripada straight round pin sebabkan bentuk tapered tu kita boleh secure position maksudnya bila dia masuk tu dia akan masuk dengan lebih baik dan lebih ketat lah compare dengan straight round pin. Kalau kita salah buat lubang, so pin tu tak akan masuk di dalam slot tu lah. Okay, so kena pastikan dia punya clearance dia betul untuk case yang pertama A ni, straight round pin. So ada yang lagi satu juga yang jenis C ni kita panggil sebagai tubular. Okay, tubular pin. Okay, dia macam gambar raja di atas ni lah. So ini adalah tubular pin. So tubular pin ni dia adalah bentuk silinder. Dia macam bentuk hollow shaft. Dia ada hollow, tapi dia ada satu part ni dia potong sampai habis lah. So dia ada macam clearance macam ni. Okay, clearance tu. So kalau kita tengok daripada top view macam gambar rajah yang ni lah. Okay, so dia ada clearance. So clearance tu penting. Clearance tu digunakan untuk apalah untuk case di mana kalau application tu terlampau banyak vibration mungkin dia mudah vibrate. Okay, so this tubular pin ni adalah sangat sesuai untuk case yang macam tu lah sebab benda tu dia boleh
dia macam bagi compression punya set lah sebabkan dia tubular tu. Okay, so kalau kita masuk dia akan compress tu. So of course bila compress dia akan retract balik. Okay, sebab tu dia lebih bagus untuk case vibration punya application lah. Okay, so ini yang kita panggil sebagai pins. Okay, dan kita ada juga yang seterusnya. Okay, kita ada yang kita panggil sebagai screws. So ini adalah teknik yang seterusnya adalah yang kita panggil sebagai screws. Okay, so screws okay, so screws ni pun sama macam tadi. Okay, kalau kita tengok di sini gambar rajah yang di sebelah atas kiri kamu. Okay, so di sini kalau kita tengok kita ada this rotating element. Yang ni adalah pulley. Okay, rotating element ataupun shift lah. Dan ini adalah saya punya set screw. Screw ataupun screw, untuk nama ni, nama dia adalah set screw macam ni. So ni adalah set screw. Okay, kalau kita zoom in ataupun kita keluarkan, basically kita akan nampak set screw yang kita boleh ketatkan menggunakan Allen key. Okay, so apa akan jadi sebenarnya untuk case ni? So usually apa kita buat, hub ni kita akan machine. Okay, hub tu kita akan machine mungkin through hole. Okay, lepas tu kita akan buat tab lah. Kita akan buat thread di dalam tu. Contohnya kalau kita tengok bentuk cross section ni, so usually kita akan buat lubang, lubang macam ni. Lepas tu kita akan buat tapping, kita ada thread kat situ. Dan lepas tu kita akan masukkan this set screw ni tadi ke dalam lubang yang kita buat tu, yang ada tapping tu, dan kita akan ketatkan menggunakan Allen key. Dan dia akan rest. Okay, benda tu dia akan rest. Okay, sampai ke shaft lah. So dia macam contohnya ni adalah shaft. So ini adalah saya punya set screw, dia akan gigit macam tu lah. Contohnya saya ada buat kat bawah ni juga, dia akan gigit macam tu. Okay, dan selalunya untuk case set screw ni, torque yang diperlukan, kita tak boleh gunakan application yang mempunyai medium torque ataupun high torque. Selalunya digunakan untuk small torque, sebab dia hanya gigit macam tu lah. Okay, so dia tak boleh tinggi sangat. Kalau tinggi sangat nanti dia macam dia dah gigit, dia dah tak berapa kuat gigit dia akan berpusing dah. Okay, maksudnya shaft tu pusing, dan apa tu, yang rotating element tu tidak berpusing lah. Okay, macam itulah. Sebab tu dia hanya sesuai untuk jenis yang low torque nya application lah. Okay, ataupun kita boleh juga replacekan set screw ni dengan yang jenis yang ni, cap screw. Okay, so cap screw pun boleh gunakan untuk case ni. Okay, cuma orang tak berapa suka menggunakan cap screw, sebab cap screw ni dia ada kepala, head ni. So head ni kadang-kadang kalau dia kecil okey, tapi kalau head tu besar, dia akan mungkin boleh mengganggu sistem lah. Sebab dia boleh ada clash dengan apa-apa equipment lain lah. Sebab tu most of the time kita akan gunakan set screw lah, untuk means untuk kita menggunakan jenis screws. Alright, so kita dah tengok tadi, kita dah tengok screws. Okay, kita dah tengok keys. Kita dah tengok, sambung lagi, ada banyak sebenarnya. Okay, so kita sambung lagi dengan case yang seterusnya, kita menggunakan snap ring. Okay, snap ring ataupun retaining ring. Okay, retainer ring. Okay, so dua jenis ni. Okay, so retaining, saya tulis tak betul lah. Okay, so retaining ring ataupun snap ring. Okay, so dia adalah so ni adalah yang kita panggil sebagai snap ring tu lah. Okay, snap. Okay, nama dia pun snap kan. So kita akan masuk dia ke dalam sistem. Okay, contohnya macam nak guna snap ring ni. Okay, alright, so kalau kita tengok dalam gambar raja yang sebelah atas sebelah kanan kamu ni, okay, kita akan nampak ada satu sistem. Contohnya ni saya punya mungkin kita boleh panggil ni sebagai saya punya shaft. Okay, dan ni saya punya apa tu lah, rotating element, let's say macam tu. So apa yang saya akan buat, saya akan usually untuk menggunakan sistem ni, kita akan buat satu prep. Sebenarnya kalau kita zoom in dekat sini, dia ada satu prep juga, prep ataupun clearance di situ untuk kita letak ring kita. Okay, lepas tu apa kita akan buat, kita akan masukkan this rotating element ke dalam shaft. Okay, lepas tu dia akan rest pada. So sebenarnya apa jadi bila kita masukkan that ring tu, dia akan retract.
dia akan terbuka macam tu lah. So bila dia terbuka tu, dia akan tend to nak tutup balik kan. So bila kita masukkan ke dalam shaft, so dia akan rest lepas tu dia akan retract balik di dalam groove ni. So dia ada groove kat sini. Groove pada shaft juga. Shaft tu pun dia ada groove, dan dia akan rest kat situ, dia akan gigit. Tu cara snap ring lah. Lepas tu nama dia adalah snap ring. So snap ring ni dia akan retract, dia akan mengembang. So dia akan bila dia mengembang, dia akan tend untuk tutup balik. Dia macam spring So dia akan nak try untuk tutup balik. So bila dia jatuh masuk dalam groove tu, dia akan gigit. Ini yang kita panggil sebagai internal punya retaining ring. Ada juga yang jenis yang lain sikit. Dia ada jenis ada lubang sikit. So lubang ni untuk memudahkan kita yang jenis ni. Yang jenis ni dia ada satu pelayar. Pelayar tu kita boleh masukkan ke dalam kedua-dua lubang tu, dan kita boleh buka lah. Sebab retaining ring ataupun snap ring ni, kita kena pastikan dia kena retract dulu, baru kita boleh assemble. Dan disebabkan kita lepaskan balik pelayar tu, dia akan gigit lah. Tu dia punya teknik tu lah. Contoh dalam automobile punya application, kadang-kadang di dalam gear pun kita akan menggunakan retaining ring. Contohnya ni adalah outer punya retaining ring untuk case ni. So dia kita akan buka, kita nak securekan this gear ni. So apa kita buat, kita akan guna pelayar buka benda tu. So dia akan terbuka ring tu. Selepas tu kita masukkan, waktu kita lepas, so dia akan gigit lah. So sebab tu kita akan secure position ni lah, position gear tu daripada ada axial movement. Alright. So ni pun salah satu application juga. Kita ada shaft kat sini tadi. Dan kita ada this rotating element. So macam mana kita nak secure, kita menggunakan this snap ring. Itu kaedah dia. Alright. So ni ada dua jenis tadi yang saya cakap. Satu retaining ring untuk outer, so di bahagian luar. Dan satu adalah yang digunakan di bahagian dalam. So inner punya retainer ring. Sebab dia ada dua, satu outer, satu inner. Alright. So retainer ring ni saya pernah guna masa saya kerja dulu lah. Saya pernah guna benda ni untuk design equipments, engineering punya equipments lah. Sama macam yang keys hari sebelum ni. Keys pun saya pernah guna masa saya kerja industri lah. Tapi most of the time saya selalu guna yang square key sajalah. Chip head ni pun jarang, sebab nak cari dia payah sikit sebab dia kepala tu. Dan huruf key ni pun saya tak pernah guna, tapi saya selalu nampak lah di dalam industri automobile memang ada. Pins pun saya jarang guna lah. Tapi yang selalu saya guna adalah this screw. Screw ni yang paling mudah, sebab kita hanya lubangkan dan kita hanya buat thread saja. So beli set screw dekat kedai fastener, dan kita boleh terus assemble dengan baik lah. Tapi snap ring ni pun susah sedikit, sebab snap ring ni ada size-size yang perlu kita carilah. Sebab snap ring ni bukan boleh main buat je. Sebab snap ring ni kena beli dia punya produk dia. Dan dia ada size-size yang sesuai, yang kita boleh refer dalam buku machinery handbook lah. So ni kaedah snap ring. So kita pergi seterusnya. Banyak pula hopefully video kita tak lama lah. Ni memang banyak sembang sikit lah kelas ni, yang untuk topik ni saja. So kita pergi yang seterusnya. Kita ada yang kita panggil sebagai clamp collar. So yang ni kita panggil sebagai clamp collar. So salah satu teknik juga untuk pastikan kita secure position of rotating element, kita boleh gunakan clamp. So clamp ni dia ada macam 3 pieces. Dia ada 2 pieces basically. So di first piece, so selalunya dia akan pecah kepada 2 bahagian lah. Dan ini adalah second piece. Dan kita akan menggunakan screw untuk penyambungan antara first piece dengan second piece lah. So dia akan jadi macam ni lah. So bila kita pasang, dia akan jadi bentuk lebih kurang macam tu. Dan ni adalah salah satu contoh application yang menggunakan collar. So untuk case ni, contohnya saya nak secure position spiral ring ni. Untuk case ni, so saya akan menggunakan teknik clamp ni lah. So saya clampkan this spiral ring ni dengan shaft tu sekali lah. So ni adalah shaft tadi, shaft. So saya secure.
okey, dengan saya mengetatkan saya punya disk dua skru ni. Untuk kes ni adalah saya punya cap screw ni, saya ketatkan cap screw tu, okey, menggunakan Allen key, dan dia boleh ada that compression, so dia akan compress saya punya spiral ring tu dengan saya punya shaft sekali lah. okey, so ini adalah teknik clamp collar. Yang ni selalu digunakan lah. Kalau kita perasan kadang-kadang kat piping pun ada, walaupun bukan shaft, tapi kita kadang-kadang boleh gunakan untuk benda yang tidak berpusing pun, menggunakan clamp collar. okey, so ni kaedah dia. Dan kita pergi yang ada lagi banyak sebenarnya, tapi saya nak kita takat ni yang terakhir, okey, yang kita panggil sebagai apa nama dia ni, yang kita panggil sebagai apa ni nama dia, spline. okey, so nama dia adalah spline. okey, spline ni spline ni dia adalah kalau kita tengok, kalau paling mudah nak tengok adalah kita tengok gambar yang bawah kanan, okey, gambar yang ni. okey, kalau kita tengok gambar yang ni, so spline ni dia macam seolah-olah macam gear, tapi dia bukan gear. okey, gear adalah gear, okey, tapi yang ni dia bukan gear. Yang ni adalah untuk dia mesin macam bentuk gear. Kalau kita tengok dia ada gigi-gigi ni, cuma isu dia sekarang ni adalah, kalau ini adalah saya punya shaft, okey, so shaft ni saya perlu mesin secara bergigi-gigi macam ni lah, nampak ada gigi tu, spline. Tapi untuk case spline ni, dia tidak prevent axial motion, okey, dia tak prevent pun arah macam ni, okey. So axial motion ni mesti dia boleh bergerak lagi, maksudnya kalau saya menggunakan teknik spline, dia masih boleh bergerak arah axial motion, tapi dia hanya prevent daripada dia terkeluar daripada arah radial lah. So ni adalah arah radial, okey, so arah radial kan, okey. So untuk case yang ni, untuk spline saja, special case, okey, dia hanya secure dia punya arah radial, maksudnya dia tak mudah terkeluar arah radial, tapi dia hanya boleh dia masih boleh move arah axial, okey, axial motion masih boleh bergerak lagi. Dan selalunya spline ni digunakan untuk di dalam automobil untuk kita shift gear, kan. So bila shift gear ni, kita perlukan ada satu shaft yang ada bentuk spline ni, So kalau ada shaft bentuk spline, dia boleh, sebab gear ni kan nak tukar gear kan, dia akan shifted, benda tu, gear tu akan shifted daripada depan ke belakang macam tu. So kita perlukan satu shaft tu berbentuk spline. okey, sebab tu dia tidak prevent axial motion, tapi dia basically secure in term of radial punya motion lah. So radial motion dia akan secure. okey, so tengok jenis application. okey, ada application sesuai menggunakan spline, ada application tak sesuai menggunakan spline. Dan juga gigi tu pun depend dengan application lah. Contohnya macam case ni, kita ada 6 gigi, 6 spline, kita ada 10 spline punya gigi, dan kita ada juga yang jenis yang banyak lagi daripada tu. So lagi banyak spline, dia lagi secure ataupun lagi efficient compare dengan yang gigi yang sedikit lah. So torque yang dia boleh bawa adalah usually kalau high torque, kita akan menggunakan spline yang lebih banyak gigi compare dengan yang sedikit gigi lah. okey, saya rasa itu saja untuk case macam mana kita nak secure position hub tu, sama ada kita secure dia in term of axial motion ataupun secara radial punya motion. Contohnya kalau kita tengok yang boleh secure kedua-dua tadi, axial motion dan juga rotating element tadi, dan juga radial punya motion adalah contoh keys, okey, contoh pins, ataupun contoh snap ring, retainer ring, ataupun kita ada clamp collar. Dan untuk case yang special case ni adalah spline hanya boleh prevent motion untuk arah radial saja, tapi untuk arah axial dia masih boleh bergerak lagi. okey, so dia akan tengok jenis application yang kita mau guna. okey, so kita berhenti dulu setakat ni. Kita jumpa lagi dengan topik yang sama, associated part, dengan case di mana macam mana kalau saya nak transfer load, okey, antara dua shaft. Itu kita tak discuss lagi. So nanti kita akan tengok nanti untuk topik yang akan datang. okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.